Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kelas Najab 3B akan membentangkan tajuk relativisme dan implikasinya kepada pemikiran agama di Malaysia. Sebelum berbicara terlebih lanjut mengenai relativisme, penting untuk kita ketahui apakah itu falsafah, sejarah falsafah dan di bawah kategori manakah relativisme ini berada. Dari sudut etimologi, falsafah berasal daripada bahasa Yunani dua perkataan akar iaitu philin dan sophia. Philin bermaksud cinta, kaji atau hargai, manakala sophia bermaksud hikmah, kebijaksanaan, kebenaran. Menggabungkan dua perkataan ini, falsafah didefinisikan sebagai mencintai kebenaran atau ilmu pengetahuan. Di dalam Kamus Dewan, falsafah bermaksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu dan menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Bidang falsafah juga turut menarik minat ramai sejarawan untuk mentafsirkan apakah itu falsafah. Kami mengambil dua contoh daripada sejarawan barat dan sarjana Islam. Socrates mendefinisikan falsafah sebagai proses penelitian yang kritis untuk sampai kepada asas yang benar dalam membuat penelitian, pemilihan dan tindakan. Manakala Al-Farabi mendefinisikan falsafah sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenar. Secara umumnya, cabang falsafah bermula daripada falsafah teori ataupun nazariah. Falsafah ini merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan, termasuk kewujudan Tuhan, asal-usul manusia dan kejadian alam, serta menjawab soalan dasar yang mendalam. Contohnya metafizik, epistemologi, psikologi dan estetik. Berkembang daripada falsafah teori adalah falsafah praktikal ataupun amalia, iaitu aktiviti menghayati ilmu teori sebelumnya dan melaksanakannya dalam kehidupan. Contohnya etika, politik, ekonomi dan falsafah peradaban. Relativisme berada di dalam falsafah etika. Mendepani teknologi dan cabaran ilmu yang pelbagai, falsafah baru adalah falsafah yang cenderung terhadap material dan praktikal, bukan teori semata-mata. Tiada unsur keagamaan, oleh itu tiada ikatan yang akan menyekat seseorang individu itu daripada berfikir. Malaysia yang kaya dengan pelbagai bangsa, budaya dan agama turut menekankan kepentingan falsafah. Contoh yang terkenal ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah yang diperkenalkan berpegang kepada 5 prinsip rukun negara yang menjadi dasar kesatuan, perpaduan serta pedoman dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Jika dilihat pada prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, Malaysia melihat pemikiran beragama sangat penting dalam teras falsafah. Oleh yang demikian, mari kita lihat apakah kesan relativisme yang mampu mempengaruhi rakyat di Malaysia. Slide seterusnya saya akan menjelaskan objektif kajian kami iaitu menjelaskan tentang etika sebagai epistemologi amali. Mula-mula saya akan terangkan masuk etika dulu. Etika membawa maksud satu prinsip ilmu yang mengkaji tentang tingkah laku manusia sama ada baik atau buruk sesuatu di posisi dalaman. Dan epistemologi amali ini menurut Datuk Harun Nasution dalam buku falsafah agamanya mengatakan epistemologi amali ini adalah ilmu yang membahaskan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperolehi pengetahuan. Seterusnya kita akan membincangkan aliran etika. Aliran etika mempunyai 6 aliran iaitu aliran etika naturalisme, aliran etika hedonisme, aliran etika utilitarianisme, aliran etika idealisme, aliran etika vitalisme dan aliran etika teologis. Pertama, aliran etika naturalisme ini adalah kebahagiaan manusia itu diperolehi dengan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah aliran etika hedonisme iaitu perbuatan baik menimbulkan kenikmatan dan kelazatan. Aliran ketiga adalah aliran etika utilitarianisme iaitu menilai baik dan buruknya perbuatan berdasarkan manfaat yang diperolehi. Yang keempat adalah aliran etika idealisme iaitu pendidikan hidup berdasarkan prinsip kerohanian yang tinggi. Yang kelima, aliran etika vitalisme iaitu daya hidup yang maksimum mengendalikan perbuatan itu sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah aliran etika teologis iaitu perbuatan manusia itu dinilai berdasarkan dengan perintah Tuhan.
Slide seterusnya kita akan membincangkan tentang epistemologi. Epistemologi ini dia mengkaji 3 perkara ya. Yang pertama, sumber pengetahuan. Yang kedua, tabii pengetahuan. Yang ketiga, kemungkinan pengetahuan serta batas-batasnya. Sumber pengetahuan ini diterbahagi kepada 3 pula. Pertama, rasionalisme. Yang kedua, empirisisme. Yang ketiga, sufisme. Rasionalisme ini ialah ilmu itu diperolehi dengan akal dan intelek kita sendiri. Manakala empirisme inilah ilmu itu diperolehi daripada panca indera kita, itu mulut, hidung, mata. Cara untuk kita dapatkan ilmu menggunakan panca indera kita sendirilah. Yang ketiga, sufisme, iaitu mengenai mata hati dan intuisi kita sendiri. Yang kedua iaitu tabii pengetahuan. Tabii pengetahuan ni dia ada satu je cabang, iaitu rasionalisme. Yang bermaksud ilmu itu bersifatnya benar, dan yang terakhir sekali adalah kemungkinan pengetahuan serta batas-batasnya. Dia ada 2 cabang, iaitu skeptisisme dan dogmatik. Skeptisisme ini adalah manusia itu tidak mampu. Manusia itu tidak mampu mengetahui secara mutlak. Manakala dogmatik ini dia bertentangan, iaitu manusia itu mampu mengetahui secara mutlak. Assalamualaikum, saya Datuk Damira akan menerangkan tentang konsep falsafah dualisme Cartesian yang mewujudkan relativisme. Cartesian adalah teori yang dicadangkan oleh ahli falsafah Perancis yang paling besar dalam sejarah, iaitu René Descartes. Beliau dilahirkan pada 31 Mac 1596 di Lahey, Turin, Perancis dan meninggal di Stockholm pada 2 Februari 1650. Beliau juga dikenali sebagai Renatus Cartesius dalam bahasa Latin dan dianggap sebagai bapa falsafah moden. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan ahli matematik Perancis. Cogito ergo sum adalah ungkapan yang diungkapkan oleh beliau yang bermaksud saya fikir, oleh itu saya wujud. Pemikiran itu adalah apa yang memberi jaminan kepada beliau bahawa dia masih hidup dan wujud di dunia. Dualisme Cartesian ini membahagikan kehidupan kepada 2 ekstrem, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia, manakala alam benda sebagai makhluk tiada apa-apa nilai dan makna. Istilah Cartesian ini digunakan sebagai kata sifat yang merujuk kepada semua perkara yang berkaitan dengan teori falsafah dan pemikiran yang pelbagai dan mempengaruhi sains moden. Antara implikasi dualisme Cartesian adalah masalah minda badan, subjektif, objektif, kuantitatif, kualitatif, spiritual, material, seni, sains, moral dan legal. Kekuatan atau kelebihan utama yang ada pada ideologi ini ialah kepercayaan manusia kepada Tuhan, rasional dan saintifik. Kepercayaan manusia kepada Tuhan. Kebanyakan agama di dunia ini mengajar untuk mempercayai kewujudan perkara-perkara yang gaib seperti kehidupan selepas mati. Sebagai contoh ialah agama Islam. Umat Islam percaya bahawa perkara gaib seperti syurga, neraka, malaikat dan jin itu wujud. Jadi kepercayaan ini menunjukkan agama telah mengajar bahawa alam ini bukanlah hanya terdiri daripada perkara fizikal semata-mata, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Selain itu, kekuatan pemikiran dualisme adalah rasional dan bukti saintifik. Mental dan fizikal mempunyai fungsi dan sifat yang berbeza. Fizikal lebih menjurus kepada sesuatu yang subjektif seperti rasa, pendengaran dan penglihatan. Ia sesuatu yang tidak dapat diubah kepada suatu bentuk fizikal. Ajaran agama dan dualisme ini dilihat mempunyai konsep yang hampir sama, menjadikan ia mudah diterima oleh manusia yang beragama dan mempercayai perkara gaib, tetapi tidak bagi seseorang yang tidak beragama ataupun tidak mempercayai alam gaib. Dualisme adalah tidak masuk akal bagi mereka. Walau bagaimanapun, agama juga merupakan antara titik kelemahan dualisme kerana ia ungkapan yang dicipta oleh René Descartes. Agama terlebih dahulu mempercayai konsep ini sebelum kewujudan dualisme. Sebagai contoh, kitab Bible telah menyatakan bahawa manusia adalah lebih daripada sekadar badan dan otak. Ia mengajar supaya membezakan antara minda dan jiwa. Maka disebabkan ideologi yang hampir sama, dualisme hanyalah sekadar ungkapan baru kepada sesuatu yang telah lama wujud. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah menangani dualisme Cartesian. Kaedah-kaedah yang boleh menangani dualisme Cartesian adalah dengan melaksanakan undang-undang yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pandangan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahawa persyariatan atau perundangan merupakan nilai kekuatan yang utama bagi sesebuah masyarakat. Sesebuah masyarakat memerlukan perundangan untuk mengatur perhubungannya,
dan menghukum sesiapa yang menyeleweng dari kaedahnya, sama ada perundang ini turun dari langit atau keluar dari bumi. Memandangkan undang-undang peranan sebagai mekanisme pencegahan, maka kewujudan peruntukan undang-undang semestinya berkesan menangani krisis terorisme yang berlaku dalam negara. Di samping itu, kaedah yang boleh digunakan adalah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Umat Islam harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan harian dari segi amal dan ibadah. Al-Quran bukan sekadar ayat-ayat yang dibaca dan didengari, tetapi Al-Quran diterjemahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan umat Islam. Mencontohi teladan ini amat penting dalam membentukkan insan yang cemerlang, berbahasa dan berakhlak mulia. Ikutan kepada sunnah Rasulullah SAW sebagai teladan menjadikan seorang itu membangun selari dengan kehendak Al-Quran. Proses mengikut teladan Rasulullah SAW ini tidak pernah putus, terutama dalam pembentukan akhlak seseorang. Jika umat Islam bersungguh-sungguh mengikut dan mengaplikasikan sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan, ia akan menjadi kembali satu umat yang kuat dan cemerlang. Al-Quran memuji dan mengakui bahawa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang begitu agung yang sesuai diikuti sepanjang zaman. Saya serahkan kepada rakan saya untuk pendengar seterusnya. Sekian, terima kasih. Pemikiran agama-agama di Malaysia. Definisi agama. Agama satu bentuk hubungan antara manusia dengan kuasa yang luar biasa. Ianya merupakan satu bentuk hubungan yang suci yang mana manusia menganggap luar biasa tersebut. Disebut sebagai Tuhan, dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada mereka. Agama dari aspek makna dan terminologi. Terminologi agama diambil dari kata agam dalam bahasa Sanskrit yang bererti pergi. Setelah mendapat awalan A dan akhiran A, ia berubah menjadi jalan, iaitu jalan yang digariskan oleh Tuhan dan pengasas agama tersebut. Dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil religion, yang diambil dalam bahasa Belanda dipanggil religi. Pula dalam bahasa Latin yang berasal daripada reliclo. Leg bererti to observe, mengamati. Together, berkumpul atau bersama. To take up, mengambil, dan to count, menghitung. Konsep agama menurut sarjana. Profesor Dr. Bangkit mendefinisikan agama sebagai hubungan yang tetap antara diri manusia dengan yang bukan manusia, yang bersifat suci dan bersifat supernatural dan yang akan bersifat berada dengan sendirinya dan mempunyai kekuasaan yang teguh yang disebutkan Tuhan. Justru hakikat agama adalah hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Mengapakah manusia beragama? Pemikiran tentang agama telah wujud dalam diri manusia sejak lahir. Faktor keselamatan. Kuasa agung yang dipercayai akan menjaga keselamatannya. Agama merupakan ciri yang membezakan kelompok manusia. Menurut Durkheim 1915, kepercayaan dan amalan yang sama dalam sesuatu agama akan menyatukan semua anggota yang menganutinya dalam satu komuniti bermoral. Agama Samawi, agama yang bersumberkan wahyu Tuhan seperti agama Islam, Kristian dan Yahudi. Agama ciptaan manusia. Agama alam, agama yang lahir dalam kebudayaan, dibentuk oleh falsafah masyarakat dan dirumuskan oleh ahli fikir masyarakat seperti agama primitif, animisme, Buddha, Hindu, Sikh, Konfusius, Tao, Shinto dan Mesir kuno. Agama dan ciri-cirinya. Agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Konfusius. Agama Islam. Latar belakang, dianuti lebih dari 60% masyarakat Malaysia. Asal-usul, seseorang yang beragama Islam bermakna berserah diri dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta mencontohi Nabi Muhammad SAW. Sumber Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijtihad, ijma', qiyas, syurah dan sebagainya. Prinsip dalam agama Islam mementingkan keharmonian dan mengiktiraf perbezaan. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam menolak monopoli, eksploitasi, menindas dan memeras. Dari aspek politik Islam mementingkan musyawarah dan keadilan. Dari segi sosial Islam mementingkan kehormatan. Kebebasan beragama dalam Islam mementingkan ilmu pengetahuan. Konsep halal. Perayaan yang diraihkan oleh agama Islam adalah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha.
Agama Buddha. Latar belakang agama kedua terbesar di Malaysia. Majoriti penganut dari etnik Cina, ramai berpegang kepada mazhab Buddha Mahayana. Ada juga yang berpegang kepada mazhab Theravada, terutama bagi komuniti Thai. Asal-usul diasaskan oleh Siddhartha Gautama, mendapat ilham di bawah pokok badi. Sumber lebih mementingkan aspek moral, satu bentuk perjalanan kerohanian melalui jalan 8 lapis. Objektif adalah untuk mencapai nirvana. Agama Hindu, latar belakang dianuti oleh sebahagian besar masyarakat India. Asal-usul mengalami evolusi semasa zaman tamadun lembah Indus. Sumber kitab Veda, Riksama, Yajur Atharva, Upanishad, Ramayana dan Mahabharata membentuk etika Hindu. Objektif adalah untuk mencapai moksha. Prinsip konsep Trimurti, 3 dewa utama. Perayaan yang diraikan ialah Deepavali dan Thaipusam. Agama Kristian. Latar belakang agama Kristian menganggap Yesus sebagai jemaat Tuhan. Penganut Kristian percaya kepada doktrin Trinity, iaitu Tuhan, Anak Tuhan dan Roh Kudus. Asal-usul mazhab daripada kepercayaan orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Kristus. Sumber Bible, ada Perjanjian Lama dan Baru. Prinsip setiap manusia dikehendaki mengikut peraturan moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Pembaptisan Eucharis, perayaan Christmas, Easter dan Good Friday. Ajaran Confucius. Latar belakang Confucianism diasaskan di China pada 2500 tahun lepas oleh seorang guru falsafah. Confucius lebih kepada etika dalam kehidupan. Diamalkan oleh ramai etnik Cina di Malaysia. Amalan yang disarankan adalah sifat-sifat baik. Sering diamalkan bersama dalam agama Buddha. Asal-usul ajaran dibawa oleh tokoh bernama Kun Chiu dan kemudian dikenali dengan Kung Fu Zi. Beliau seorang yang minat belajar dan kemudian mempunyai ramai pengikut. Sumber buku Analekta atau dipanggil juga Lunyu. Prinsip kod moral yang ditetapkan adalah beretika, kemanusiaan dan kasih sayang. Misalnya, perasaan berperikemanusiaan terhadap orang lain, mementingkan harga diri dan lain-lain. Ciri-ciri relativisme. 1. Tidak wujud satu persetujuan sejagat berkenaan kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Menafikan universalisme. 2. Tidak wujud nilai-nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain. Menafikan absolutism. Nombor 3. Nilai kognitif, etika dan estetika tidak bebas dari pengaruh minda, mind independent. Nilai ini tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia yang saling berbeza. Menafikan objektivisme. Nombor 4, tiada bidang yang menyediakan hanya satu pandangan, penilaian dan norma yang tepat. Relativisme mungkin menerima nilaian tempatan lokal, monism, tetapi bukan nilaian sejagat, universal monism. Kesan fahaman relativisme kepada fahaman agama. Bagi agama Islam misalnya, ada beberapa kepercayaan yang diterima oleh orang-orang Islam dan kebenarannya tidak boleh disangsikan atau diragukan. Kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragui. Sebaliknya, jika kita mempunyai fahaman relativisme, mungkin menganggap bahawa fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu wujud boleh diterima, tetapi pada masa yang sama, kita boleh mengatakan bahawa fahaman bahawa Tuhan itu tidak wujud juga boleh diterima. Sekali lagi, kita berhadapan dengan masalah logik di sini kerana di dalam logik kita tidak boleh menerima kenyataan B dan bukan B itu kedua-duanya benar, kerana itu melibatkan pencanggahan. Relativisme membawa kepada pencanggahan masalah logik yang serius. Ahli sains juga menolak fahaman relativisme kerana jika mereka menerima fahaman tersebut, bermaksud membawa implikasi kajian sains itu tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, dari sudut mana-mana agama, mereka tidak menerima fahaman relativisme ini kerana ia mungkin akan menimbulkan keraguan di dalam kepercayaan mereka seperti yang diajarkan oleh sesuatu agama itu. Apa yang kami dapatkan bersimpulkan daripada slide-slide sebelum ini adalah yang pertama, falsafah itu membantu daripada mengelakkan kejahilan diri.
Tak kisahlah daripada kejadian tentang agama ke, tentang isu semasa ke, tentang sejarah-sejarah lepas ke, tentang negara ke. Bila kita baca falsafah ni, kita dapat faham dan dapat elakkan kejadian-kejadian itulah. Yang kedua, dia membantu kita dalam situasi yang perlu kita mau buat keputusan. So, bila kita baca sejarah-sejarah, kita baca falsafah-falsafah satu, dia memberi kita satu jalan untuk membuat satu keputusan yang tepat. Yang ketiga, falsafah ini sebenarnya membantu manusia memahami makna diri sendiri, tanggungjawab diri dan tujuan hidup. So, apa yang dapat saya simpulkan inilah falsafah ini adalah sesuatu yang patut kita belajar, kita kenali dan kita cintai dan tidak boleh kita lupakan.